Menyebarkan maklumat palsu adalah kesalahan di bawah Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 dan anda boleh disaman atau dipenjara jika didapati bersalah. Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Azizana Alam dan anda kini sedang menyaksikan Pastikan Sahih edisi Rabu 28 Jun 2023. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM menasihatkan orang ramai supaya lebih berhati-hati apabila menerima jemputan untuk menyertai atau memuat turun aplikasi berbahaya yang dikenali sebagai pink WhatsApp kerana ia menimbulkan risiko keselamatan yang serius. Dalam satu kenyataan, SKMM memaklumkan aplikasi itu diiklankan secara palsu untuk menawarkan ciri-ciri keselamatan dan privasi yang lebih baik serta halaman muka boleh ditempah mengikut keinginan dan mempunyai keupayaan untuk menghantar fail yang lebih besar berbanding aplikasi WhatsApp yang popular. Walau bagaimanapun, selepas dimuat turun, aplikasi berkenaan boleh mengakses pelbagai item di dalam telefon pintar pengguna seperti foto, mesej SMS dan senarai kenalan yang menimbulkan risiko keselamatan yang serius. Ujar SKMM lagi, pengguna juga mungkin menerima mesej dan pautan yang kelihatan seperti daripada WhatsApp yang menjemput mereka untuk mencuba aplikasi baru itu. Juga tular di media sosial dakwaan bahawa skamer menggunakan taktik baru bagi menipu mangsa dengan cara menghantar kad jemputan perkahwinan digital. Ayuh kita dengarkan penjelasan dari ASP Rahmat Fitri Abdullah dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial PDRM untuk kupasan lanjut. Okey, ramai orang telah mesej saya tanya tentang mesej yang telah tular. Baru-baru ini ramai orang yang menerima mesej jemputan kahwin. Yang seperti anda lihat ini, mesejnya berbunyi ini. Orang tanya dengan saya, adakah ia merupakan satu skam ataupun tidak? Saya ingin beritahu kepada semua pengguna-pengguna handphone. Kalau anda lihat dalam video-video saya sebelum ni, yang saya dah buat banyak video saya ada ajar tentang scam APK. Apa itu scam APK? Pendek ceritalah, dalam bahasa akademik dia. Kalau nak cerita panjang, APK itu apa, macam mana dibuat, macam mana teknikal. Saya permudahkan untuk anda semua faham. Apa yang dikatakan scam APK ni, ia lebih kurang macam modus operandi bagaimana seseorang ataupun skamer itu ingin masuk ke dalam handphone anda, ingin melihat apa yang ada dalam handphone anda, ingin mencuri apa yang ada dalam handphone anda, ingin mengambil alih apa yang ada dalam handphone anda ataupun akaun bank anda. Mereka akan menghantar satu link. Link ini yang kita panggil sebagai scam APK. Link dalam bahasa Melayunya pautan. Macam mana nak tahu ini APK, mana satu link betul, mana satu link yang APK yang kita masukkan? Mudah saja. Jika anda melihat dalam mesej ini, ada tertulis perkataan APK di situ. So apa-apa saja link yang anda lihat ada perkataan APK, anda tidak perlu tekan atau respon. Tips yang paling mudah, tak payah tekan, tak payah respon. Katalah anda was-was, anda nak dapat kepastian, anda lihat daripada mana mesej ataupun link itu sampai. Jika link atau mesej itu menggunakan nama beberapa syarikat atau agensi, anda semak dengan agensi atau syarikat itu. Jika link itu datangnya seperti ini, yang datangnya daripada nombor handphone yang anda tidak save atau nombor handphone yang anda tak kenal, anda tidak perlu respon kerana anda tidak tahu siapa pengguna sebenar di sebalik nombor handphone itu. So, untuk anda semua di luar sana, anda harus tahu bahawa link yang ada tertulis APK ini, jangan tekan, jangan respon. Be smart, stay alert. Dan Jabatan Imigresen Malaysia JIM memohon orang ramai membantu mengesan seorang wanita warga negara Thailand, Yuwanidar Sang Sawang 40 tahun beralamat terakhir di Oasis Club, lot 14080 dan 14091 Jalan Kuchai, Klang Lama, 58200 Kuala Lumpur. JIM menerusi satu kenyataan berkata wanita berkenaan dikehendaki bagi tujuan perbicaraan di Mahkamah Khas Pati Semenyih
berhubung satu kes pendakwaan di bawah Peraturan 39-B Peraturan Imigresen 1963. Dan orang ramai yang mempunyai maklumat boleh menghubungi Timbalan Penolong Pengarah Imigresen Kanan Muhammad Azamuddin Long, bahagian penguatkuasa Ibu Pejabat JIM di talian 03 888 01338 atau 1330 pada waktu pejabat. Baik, jangan sesekali memuat turun sebarang perisian file.apk dari sumber tidak sah di telefon bimbit kerana ini boleh membuka pintu kepada skamer untuk menggodam perisian anda, dan kejadian buruk seperti transaksi pengeluaran wang daripada akaun bank akan berlaku tanpa anda sedari. Dan pastikan anda hanya memuat turun sebarang aplikasi melalui media berikut, iaitu di Google Play, App Store dan Huawei App Gallery. Dan beringat sebelum terkena. Dan seterusnya, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT tidak akan berkompromi terhadap pengguna jalan raya yang mementingkan diri sendiri serta tidak menghiraukan keselamatan pengguna jalan raya yang lain dengan melanggar lampu isyarat merah. Dan tindakan sebegini boleh mengundang padah bukan sahaja kepada penunggang itu sendiri, malah pengguna jalan raya yang lain. Terdapat banyak kes kemalangan jalan raya yang dicatatkan akibat kecuaian dan sikap mementingkan diri sendiri. Setiap peraturan jalan raya yang dibuat adalah untuk kebaikan bersama serta penggunaan lampu isyarat bukan dibuat bertujuan untuk menyusahkan pengguna tetapi bertujuan menjaga keselamatan semua pengguna. JSPT dengan tegas menasihati pengguna jalan raya agar sentiasa mematuhi isyarat lampu merah dan juga peraturan lalu lintas yang lain. Dan seterusnya, Polis Diraja Malaysia PDRM menerusi Jabatan Siasatan Jenayah Komersial mengesan aktiviti penipuan pelaburan saham Islamik dan patuh syariah yang diiklankan menerusi platform media sosial menggunakan gambar individu ternama. Setiausaha PDRM Datuk Nursiah Saaduddin berkata sepanjang 2020 hingga Mei lepas, sebanyak 186 kes disiasat berkaitan skim penipuan pelaburan patuh syariah yang membabitkan jumlah kerugian keseluruhan melebihi 5 juta ringgit. Dan menurutnya skim itu menawarkan keuntungan hingga 50 kali ganda daripada nilai wang yang dilaburkan serta keuntungan juga didakwa akan dibayar seawal 3 jam selepas pelaburan dibuat. Dan ujarnya lagi lebih membimbangkan paparan iklan itu turut menggunakan gambar individu-individu ternama termasuklah ahli politik, agamawan, selebriti, tokoh korporat dan pempengaruh media sosial dipercayai dengan tujuan untuk menarik perhatian pelabur. Baik, program E-Belia Rahmah merupakan satu inisiatif kerajaan yang telah diumumkan di bawah Belanjawan 2023 oleh Kementerian Kewangan. Dan program ini bertujuan untuk terus memupuk budaya pembayaran tanpa tunai dalam kalangan belia selain meringankan beban kewangan golongan belia dan pelajar IPT sepenuh masa. Dan untuk makluman, permohonan E-Belia Rahmah telah dibuka untuk pendaftaran melalui e-dompet terpilih iaitu aplikasi BUS, Settle dan Touch and Go e-wallet, dan mereka yang layak memohon boleh menggunakan kredit RM200 E-Belia Rahmah untuk sebarang transaksi menggunakan e-dompet pilihan atau QR Duit Now di lebih 1.7 juta peruncit atau perniagaan. Bagaimanapun, kredit E-Belia Rahmah tidak boleh digunakan antaranya bagi pemindahan peer-to-peer atau penebusan tunai. Dan pengguna domestik dengan penggunaan elektrik bulanan 1,500 kilowatt atau RM708 ke bawah tidak akan mengalami kenaikan tarif elektrik. Dan ini bermakna hampir semua pengguna domestik dan pengguna bukan domestik voltan rendah tidak akan terjejas dengan pelarasan tarif elektrik terbaru ini. Jom kita saksikan video ini untuk penerangan lanjut. Dan dengan itu, pastikan sahih berehat seketika. Kita kembali lagi selepas ini.
kami di Tanjung Sepat, Kuala Langat, Selangor dalam Selamat Pagi Malaysia. Saksikan Seni Bina Melayu di Teratak Shah Bonda pada Sabtu 1 Julai. Dan panorama indah Pantai Batu Laut pada Ahad 2 Julai. Juga nantikan kehadiran istimewa Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor Dalam Selamat Pagi Malaysia di Tanjung Sepat, Kuala Langat, Selangor. Ayo kita guyuban perpaduan serupa, saling mengerti, tiada beza, integrasi. Ayo kita bekerjasama, tingkatkan perpaduan sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah, saya dan panel-panel jemputan lain akan bersama dengan anda. Bila hari Arafah kita puasa, malam tu, malam hari raya Aidil Adha, di TV1 di dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa kemunca ibadah. La syarika laka labbaik. Kini kembali dalam Pastikan Sahih, kita ke segmen Semasa. Kerajaan Malaysia mengalu-alukan keputusan Mahkamah Rayuan The Hague yang telah memihak kepada negara ini dengan menolak untuk mengiktiraf Final Award yang dikeluarkan melalui proses timbang tara yang tidak sah dan disalahgunakan oleh pihak yang mendakwa sebagai waris kepada kumpulan Sulu. Perdana Menteri berkata sehingga kini kerajaan Malaysia tidak pernah berhenti dalam usaha untuk melindungi kedaulatan, keselamatan negara dan kepentingan negara. Dan tambah Perdana Menteri, keputusan itu sekaligus menghalang apa-apa usaha oleh pihak yang menuntut untuk menguatkuasakan tuntutan mereka yang tidak sah terhadap kerajaan Malaysia di Belanda. Beliau berkata keputusan Mahkamah Rayuan The Hague ini merupakan satu lagi kemenangan penting kepada kerajaan Malaysia, rentetan daripada keputusan Mahkamah Rayuan Paris pada 6 Jun 2023. Rangka Kerja Alam Sekitar, Sosial dan Takbir Urus Industri IESG Kebangsaan berupaya memanfaatkan industri perniagaan hijau yang semakin berkembang di Asia Tenggara. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz berkata industri itu menawarkan peluang besar dengan pertumbuhannya diunjur mencecah $200 Amerika menjelang $200 bilion Amerika menjelang 2030 dan bakal dilancarkan September ini. IESG Kebangsaan terdiri dari 4 komponen utama iaitu piawaian, sokongan dan insentif kewangan, pembinaan kapasiti dan mekanisme pasaran. Beliau turut meminta institusi kewangan mempertimbangkan peruntukan lebih banyak kepada industri seperti PKS, pengilang dan syarikat tempatan, pengeksport dalam bidang antaranya sektor penyah karbonan, mobiliti elektrik, tenaga hidrogen dan semua yang terlibat agar membantu meneruskan permintaan amalan lestari hijau yang semakin meningkat. Baik, stok bekalan ikan segar dijamin mencukupi sekaligus berupaya menstabilkan harga ikan di pasaran. Ia berikutan keadaan cuaca yang beransur pulih terutama di pantai timur Semenanjung yang berjaya meningkatkan bekalan ikan segar seluruh negara. Dah kembali pada harga RM14 hingga RM15. Ini makna harga ikan ni dia mengikut bekalan lah. Jadi saya nampak harga telah kembali stabil. Forest Skywalk atau jejantas rimba yang diperbuat menggunakan aluminium berupaya menyokong industri pelancongan ke arah mempromosi kelestarian sumber biodiversiti negara. Menurut data Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM, seramai 56,919 pelawat telah direkodkan mengunjungi jejantas itu sejak ia mula dibuka pada tahun 2020 sehingga Mac 2023. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar
Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata produk eco pelancongan berkenaan turut mampu menjana pendapatan sebanyak RM768,168. Dan katanya lagi produk eco pelancongan tersebut adalah sangat unik di mana ia dibangunkan dengan struktur aluminium di atas silara hutan. Dan tambah beliau, FRIM merekodkan seramai 56,919 pelawat yang telah berkunjung ke jejantas tersebut setakat Mac lalu. Baik, sejumlah 25,853 individu berjaya mendapat pekerjaan menerusi penganjuran Karnival Kerjaya tahun ini. Timbalan Menteri Sumber Manusia Mustafa Sakmud berkata ia bagi tempoh Januari hingga Jun dan ujarnya jumlah berkenaan merupakan bukti komitmen Kementerian Sumber Manusia KSM melalui perkeso yang berterusan menyediakan inisiatif meningkatkan pekerjaan. Dan selain itu, beliau menambah KSM juga turut mempergiatkan usaha mengadakan program melalui Talent Corp dengan fokus terhadap pembangunan kebolehpasaran bakat-bakat muda negara. Dan Mustafa menjelaskan antara inisiatif tersebut ialah platform pemprofilan Senti MyNext, program latihan industri berstruktur, kolaborasi industri akademia dan Young Employable Student. Dan tambahnya sebanyak 1,203 program kerjaya telah dilaksanakan bagi tempoh Januari 2023 hingga 15 Jun 2023. Daripada penganjurannya, seramai 35,810 orang berjaya ke sesi temuduga kedua dalam Karnival berkenaan. Dan beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Senator Abdul Nasir Idris di Dewan Negara semalam. Kesemua 31,600 jemaah haji Malaysia kini berada di Arafah bagi melaksanakan kemuncak ibadah haji iaitu berwukuf. Dan mereka yang dibawa menaiki bas sejak pagi 26 Jun lalu selamat tiba awal pagi semalam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar menasihati para jemaah agar mengisi masa dengan memperbanyakkan amal ibadah dan berdoa sepanjang tempoh wukuf. Ingatkan bahawa matlamat yang sebenar ialah untuk mendapatkan haji yang mabrur. Kita tak nak disebabkan oleh perkara-perkara yang kecil akan divert kita daripada memberikan tumpuan kepada melaksanakan ibadat haji ini. Ini pun sebahagian daripada ujian Allah SWT. Baik, Kerajaan Negeri Melaka akan membuat penilaian menyeluruh serta mengambil kira beberapa faktor sebelum membuka ketiga-tiga pulau iaitu Pulau Undan, Pulau Nangka dan Pulau Dodol yang telah diwartakan sebagai Taman Laut Negara kepada pelancong. Esko Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata pewartaan ketiga-tiga pulau itu sebagai Taman Laut Negara dibuat pada 4 April lalu. Dah buat kajian dan kajian tu telah terbukti dan gambar pun kita dah tengok memang antara kora yang sangat tercantik lah. Jadi ini adalah salah satu perkara yang memberi daya tarikan yang utama kepada pengunjung untuk datang ke negeri Melaka ni. Bukan setakat berjalan saja tapi dia boleh datang scuba. Sebab kalau nak scuba ni biasanya orang biasa datang pergi ke Sabah, ke Terengganu. Jadi untuk pantai barat ni mereka kurang ada tempat. Jadi kita jemput untuk datang dan merasai sendiri bagaimana keindahan taman laut di negeri Melaka ni, insya-Allah. Dan sebanyak 21 syarikat jualan langsung menerima lesen jualan daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup dalam usaha mengukuhkan ekonomi negara melalui industri franchise dan jualan langsung. Ketua Setiausaha KPDN Datuk Azman Muhammad Yusof optimis bahawa industri itu adalah platform terbaik bagi syarikat memasarkan produk dan menyampaikan perkhidmatan berkualiti bertaraf antarabangsa. Ia merupakan pendekatan kerajaan dalam membangunkan industri jualan langsung dan franchise sejajar dengan visi KPDN iaitu menjadikan perdagangan domestik tunjang ekonomi berpendapatan tinggi. Dan tambah beliau, KPDN amat berbangga dengan industri dan pencapaian industri jualan langsung di Malaysia yang berada di kedudukan ke-6 terbaik dunia dan nombor 4 terbaik di Asia Pasifik. Dan perkara itu katanya adalah berdasarkan laporan jualan peruncitan jualan langsung Global 2021 yang dikeluarkan Persatuan Jualan Langsung World Direct Selling Organisation.
Baik, kira-kira 51,546 kenderaan dijangka masuk ke Melaka melalui 3 plaza tol di negeri itu. Sempena sambutan Aidiladha bermula esok hingga 1 Julai ini. Dan pengurus Seksyen Plus Malaysia Berhad, Mahazir Masud, berkata jumlah kenderaan meningkat sebanyak 58% daripada hari biasa dan peningkatan itu membabitkan 26% di plaza tol Air Keroh, 19% di tol Simpang 4, Alur Gajah dan 13% di tol Lipat Kajang Jasil. Mahazir turut menambah, jangkaan trafik akan mula meningkat pada lewat petang hingga lewat malam ini dan tambah Mahazir pihaknya menyarankan agar orang ramai untuk merancang perjalanan dan berhati-hati di jalan raya bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini berlaku. Dan terdahulu rakyat Malaysia bakal menyambut Hari Raya pada 29 Jun, iaitu esok. Dan dengan itu pastikan sahih. Berat seketika, kita kembali lagi selepas ini dengan segmen terakhir notifikasi. Dalam dunia yang mencabar, dalam media sosial yang menggugat, saudara anak-anak harus buat pilihan yang baik. Kerana satu kesilapan satu generasi akan menghukum negara kita ke lembah kehinaan. Satu kekuatan bangkit generasi baru ini. Kalau mampu saudara bangkit, percayalah peta Malaysia, masa depan Malaysia muncul sebagai negara paling hebat di rantau ini. Kecemasan, boleh saya bantu? Hello, there's been a motorcycle accident here. Maybe an elephant ran it over. Sir, there is fire accident at the address number 5 Jalan Tembika Shah Alam. PGO from FRT Shah Alam, there was no fire accident here. Over. MERS 999. Use it wisely. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet. Saya perlu sokongan ini. Kalau saya tekan tukar peta politik negara kita. Tak setuju dengan staf apa? Tegur dengan baik. Jangan hina. Jangan fitnah. Saya tak peduli parti dalam kerajaan, luar kerajaan. Ini negotiated contracts. Ambil commission. You please stop. Because saya tidak akan pertahankan. Sama ada di luar kerajaan atau dalam kerajaan. Baik, bagi segmen notifikasi, kita mulakan dengan pengorbanan merupakan kesetiaan dan penyerahan diri seseorang individu tanpa sebarang paksaan dan pengorbanan lahir dari diri yang ikhlas dan tidak mengharap sebarang balasan. Ikuti kupasan erti pengorbanan dalam Fikrah malam ini jam 6 petang hanya di TV1. Dan berikut merupakan sinopsis Salam Baitullah Malam Raya pertama 28 hari bulan dengan kupasan penyucian jiwa menampilkan Haji J. Ibrahim, Haji Haris Razi, Dato' Kazim Ilyas, Ustaz Don Daniel dan Ustaz Fawaz membawakan topik penyucian jiwa di segmen Al-Bayan serta selebriti Zizi Kirana dan Ikin dalam interaktif selebriti serta persembahan istimewa dari Farhatul Fairuzah dan Mawi dan pelaburan semasa langsung
dari Tanah Suci bersama pelapor Faiz Sauki, Muhammad Anas, Rehlah Haramain yang berkisahkan tentang taif Masjid Abu Abbas serta selingan dari kumpulan kasidah dan salam Baitullah penyucian jiwa ke muncak ibadah. Baik, tinggal beberapa hari saja lagi lantai teater at Kota Seni PJ 2023 dan platform kelayakan ke gelanggang teater 4 dan tarikhnya adalah pada 8 Julai iaitu pada hari Sabtu dari jam 8 pagi hingga 6 petang. Anda boleh imbas kod QR code yang disediakan untuk mendaftar. Baik, ini pula istimewa untuk adik-adik Kelab Taha. Jom sertai simpan daftar dan menang Kelab Taha dan adik-adik juga berpeluang memenangi hadiah wang tunai berupa simpanan ke akaun tabung haji. Dan jangan lupa untuk beritahu ibu dan ayah caranya mudah saja. Tambah simpanan dan pastikan telah mendaftar haji untuk melayakkan permintaan dan bagi lagi banyak simpanan anda, lagi tinggi peluang untuk anda menang dan ia juga tertakluk kepada terma dan syarat. Baik, program derma darah anjuran Persatuan Sukan dan Rekreasi Blues Brothers. Lokasinya adalah di 3rd floor at IOI Mall Puchong, Batu Sembilan, Jalan Puchong, Bandar Puchong Jaya. Di Puchong dan tarikhnya adalah pada 1 Julai 2023 iaitu pada hari Sabtu dari jam 10 pagi hingga 5 petang. Hadirkan diri, laksanakan tanggungjawab sosial anda dan bantu mereka dalam usaha untuk meningkatkan stok bekalan darah secara berterusan. Baik, ingin terlibat dengan perniagaan franchise? Apa yang anda perlu lakukan adalah 6 perkara ini. Pilih franchise yang sesuai, juga buat kajian dan pilih franchise yang berketetapan dengan kehendak, minat dan kepakaran anda dan juga semak isi perjanjian franchise dan dokumen penzahiran. Fahami dan teliti isi perjanjian franchise dan dokumen penzahiran tersebut. Baik, kepada anda yang ingin memandu pulang untuk malam ini, pastikan anda mendapatkan rehat yang secukupnya. Dan ingat, pandu cermat, jiwa selamat. Assalamualaikum, jumpa lagi.